Demak hingga Melaka bertumpah darah kaum keluarga. Usaha menjadi manusia derhaka, bermuafakat dan damai dijaga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Nama diberi Omar Haikaldin bin Muhammad Fairuz daripada SMK Senanding. Senanding, sanggar budaya, berwajah tradisi, berteknologi tinggi. Sungai Mengalir Lesu, novel yang mengandungi 103 halaman muka surat ini merupakan karya ulung sastrawan negara A. Samad Said. Abdul Samad bin Muhammad Said atau lebih dikenali sebagai A. Samad Said merupakan sastrawan negara. A. Samad Said dilahirkan di Kampung Belimbing Dalam, Durian Tunggal, Melaka pada 8 Februari 1932. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Kota Raja, Singapura. Kecenderungannya terhadap kesusastraan sejak sekolah rendah dan gemar membaca karya-karya besar dunia memungkinkan beliau melahirkan karya pelbagai genre, sehingga dianugerahkan pelbagai anugerah seperti Pejuang Sastra 1976, Panel Anugerah Sastra 1970 dan Sastrawan Negara 1985. Sungai Mengalir Lesu mengisahkan kehidupan di sebuah kampung di tepi sebuah sungai di Singapura semasa pendudukan Jepun. Kisahnya penuh tragedi, penyiksaan, kebuluran dan bunuh-membunuh. Di satu pihak, Jepun mengancam dengan pedang dan senapang. Sementara di pihak lain pula, Inggeris mengancam mereka dengan serangan bom dari kapal terbang. Bagaimanapun, untuk terus hidup, penduduk kampung perlu berusaha. Desakan untuk hidup membuat anak-anak mencari rezeki di dalam sungai yang kotor. Orang muda menjadi penyamun dan gadis-gadis menjadi pelacur. Karya ini mempunyai nilainya tersendiri dan boleh dikatakan akan menjadikan sebuah artifak sastra kelak. Karya-karya Pak Samad ataupun A. Samad Said seperti Hujan Pagi dan Salina cukup memberi kesan kepada pembacanya. Sungai Mengalir Lesu merupakan sebuah novel realisme sosial, sebuah kesusastraan yang mengangkat masyarakat yang mengalami penderitaan, misalnya buruh, nelayan dan petani. Aliran ini juga wujud dalam kalangan mereka yang cenderung ke arah fahaman atau tingkah laku sosial. Novel ini melatar-belakangkan Perang Dunia Kedua, iaitu ketika Jepun menjajah Singapura dari tahun 1942 sehingga tahun 1945 selepas kejatuhan Inggeris pada 15 Februari 1942. Novel ini dianggap sebagai sebuah karya gambaran situasi perang yang terbaik dalam karya Pak Samad, yang boleh digambarkan sebagai mengerikan dan mendebarkan. Dalam novel ini, tema kemanusiaan memainkan peranan yang penting dalam perkembangan plot. Secara rasionalnya, dalam waktu peperangan, kemanusiaan sering dipersoalkan. Hal ini kerana kadangkala manusia tidak lagi memberi atas nama kemanusiaan, tetapi segala pemberian diminta balasannya. Petikan di dalam novel ini menunjukkan betapa jijiknya wajah kemanusiaan yang mengambil kesempatan pada waktu sempit dan melarat. Namun, kemanusiaan tetap dilihat mengisi ruang-ruang manusia yang tertindas. Ia tidak dapat dinafikan sama sekali. Contoh yang paling dapat ialah apabila watak Tompang yang lumpuh dan buta serta tidak mempunyai keluarga sendiri namun dijaga oleh orang kampung, terutamanya mak buruk, dan dilihat akan mendukung Tompang setiap kali bunyi siren memanjang.
Benar, sungai mengalir lesu amat memayat hati kerana mengangkat perindasan terhadap mangsa-mangsa perang yang langsung tidak berdosa. Dalam waktu peperangan, manusia tidak lagi mengenal bangsa, agama, etnik dan sebagainya. Hanya nilai perpaduan tanpa apa-apa garis sempadan dan kemanusiaan memainkan peranan yang signifikasi bagi kelangsungan hidup. Namun, masih terdapat manusia yang sangat mementingkan diri dan tidak mempunyai sifat simpati dan empati sehingga mengambil kesempatan terhadap manusia yang antara antipati yang boleh diambil daripada novel ini ialah kita perlu mewujudkan persahabatan antara kaum maupun berbeza agama kerana ini telah menjadi resepi utama perpaduan negara kita dalam kalangan penduduk Malaysia. Semoga persefahaman dan perpaduan akan berkekalan dan terus mekar bagi menjamin keamanan dan kesejahteraan negara. Burung kedidi di pohon nangka, anak bayan hingga di dahan. Orang berbudi, kita berbahasa, mesra ikatan, erat perpaduan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.